Baik, kita terus kepada tugasan yang ketiga iaitu penulisan esei. Pelajar perlu menghasilkan sebuah penulisan esei berdasarkan tema, tajuk, kerangka dan maklumat kutipan dari bahan ilmiah yang telah dikumpul dari portfolio 1 dan 2. Setiap pernyataan dalam esei itu perlu dibincangkan secara ilmiah dan kritis berdasarkan fakta yang ditulis mengikut gaya APA ataupun American Psychological Association APA. Edisi ke-6. Item yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah tema. Tema yang dipilih hendaklah ataupun wajib sama seperti dengan tema dalam portfolio 1 dan 2. Jenis tugasan ialah individu. Sudah tentu ada yang tertanya-tanya, adakah boleh ataupun dibenarkan sekiranya esei itu hampir sama antara satu sama lain kandungannya? Disebabkan oleh dalam portfolio 1 dan portfolio 2 berkongsi daripada aspek tema, tajuk dan juga bahan. Dalam aspek ini dibenarkan. Maknanya, walaupun dalam portfolio 1 dan 2, kesemua pelajar membuat perkara yang sama dalam konteks berkumpulan, contohnya tema yang dipilih ialah alam sekitar, 4 orang membuat tema yang sama dalam portfolio 1 dan 2, kemudian untuk individu pun tidak ada masalah sekiranya wujud persamaan dalam konteks tema dan juga konten ataupun kandungan dan juga daripada aspek bahan. Disebabkan oleh dalam esei ini, apa yang dinilai ialah bagaimana olahan yang dibuat secara individu. Walaupun temanya sama, tajuknya sama, kontennya sama ataupun bahannya sama, tapi olahan esei itu sudah tentu dia akan berbeza berdasarkan keupayaan individu. Jenis huruf yang akan dilakukan ialah Times New Roman saiz 12, langkau 2 baris ataupun double spacing, bilangan halaman 5 muka surat, tidak termasuk muka hadapan, kandungan, rujukan dan juga lampiran. Ukuran jidar ialah 2.5 cm bagi atas, bawah dan kanan, 3.5 cm bagi kiri. Ukuran jidar atau margin ini tidak ada masalah. Apabila anda buka saja Microsoft Word, maka ikutlah margin atau jidar yang diberi. Paparan santak kiri ke kanan iaitu justified, kemudian tarikh penghantaran pada minggu ke-10. Iaitu sebaik saja anda dah selesai portfolio 1 dan 2, daripada apa bahan yang anda cari daripada portfolio 1 dan 2 ini, anda akan import masuk dalam esei, olahkanlah ayat menjadi perenggan yang bermakna. Tugasan boleh dihantar secara soft copy dalam bentuk ataupun format PDF melalui email. Contoh muka hadapan dan kerangka penulisan akan diterangkan selepas ini. Baik, berikut ialah lampiran yang menunjukkan contoh muka hadapan bagi penulisan esei, iaitu tuliskanlah nama anda, nombor metrik dan juga kumpulan, dan tidak dilupakan nama saya selaku pengajar. Dan di sini merupakan kerangka dan juga organisasi penulisan esei, iaitu kandungan. Dalam aspek ini, pastikanlah kedudukan tajuk itu bertepatan dengan bilangan muka surat dan juga kedudukan muka surat.
Sebagai contoh, sekiranya tajuk pada pengenalan pada muka surat yang pertama, maka kedudukannya mestilah dalam muka surat yang pertama. Pelajar tidak perlulah tulis 1-2 ataupun 1 hingga 2. Apa yang perlu diketahui ialah lokasi ataupun kedudukan tajuk itu adakah selari dengan nombor muka surat. Begitu juga dengan perenggan isi, iaitu contohnya di sini ialah isi pertama muka surat 1 lagi. Maka perlulah letak kedudukan muka surat itu selari dengan tajuk isi. Contoh, kalau isi kedua muka surat 3, maka tulis 3 sahaja di sini. Dalam satu aspek ayat topik sokongan lanjut simpul ini tidak diperlukan diletakkan di dalam muka surat ataupun isi kandungan. Tidak perlu letak. Apa yang perlu diletakkan ialah tajuk bagi setiap isi tersebut. Selesai berkaitan dengan contoh muka hadapan dan juga kerangka penulisan iaitu berkaitan dengan isi kandungan, anda juga perlu menghantar hasil suntingan penulisan esei. Maknanya sebelum anda menghantar esei itu kepada saya untuk disemak, pastikanlah esei tersebut disemak terlebih dahulu oleh rakan-rakan anda dan disunting. Maknanya, apabila anda selesai membuat penulisan esei, anda perlu memberi esei itu kepada rakan-rakan kumpulan yang lain untuk disemak. Semakan itu merangkumi semakan rapi dan juga mekanikal, iaitu aspek ejaan, aspek daripada tata bahasa, perenggan dan sebagainya. Jadi berdasarkan semakan yang telah dilakukan oleh rakan anda, maka anda ambil semula hasil semakan itu dan murnikan semula hasil esei anda dan hantarlah kepada saya. Dan hasil ataupun lembaran semakan tersebut, jadikanlah dia sebagai satu lampiran supaya boleh dilakukan unjuran komparatif ataupun perbandingan. Berikut merupakan skema permarkahan bagi tugasan esei. Baik, untuk kerangka, pengenalan dan penutup cukuplah sekadar setengah muka surat sahaja. Kerana apa yang dituntut ialah esei itu hanyalah 5 muka surat. Kalau lebih pun cukuplah sekadar 6 atau 7 muka surat sahaja. Isi yang dituntut ialah 4 isi. Apabila dicampurkan kesemuanya, dia akan menghasilkan 10 markah. Untuk aspek spesifikasi teknikal, formatnya ialah merangkumi 10 aspek yang anda boleh baca sendirilah, iaitu jenis huruf Times New Roman, saiz huruf 12, santak, justify, jidar, langkau 2 baris, kedudukan muka surat, tidak dilupakan juga penomboran dan mengikut kerangka penulisan ilmiah dan mempunyai kandungan. Sekiranya ke-10 aspek ini diikuti, maka akan dapatlah markah sebanyak 5 di situ. Maknanya satu item bernilai 0.5 markah. Daripada aspek ejaan merangkumi 5 aspek iaitu tata bahasa, ejaan kosakata, tanda baca dan juga koheren dan kohesi. Koheren dan kohesi ini akan dipelajari di dalam kelas nanti. Dan dia memperuntukkan markah sebanyak 5 markah di situ. Kutipan pula ialah sebanyak 3 markah. Maknanya sekiranya anda mempunyai 6 kutipan, maka anda akan mendapat
3 markah di sini, iaitu 0.5 markah bagi 1 kutipan. 4 kutipan sebenarnya boleh diambil daripada portfolio 2 dan diletakkan di dalam esei. Anda perlu tambah 2 lagi kutipan untuk mencukupkan dia menjadi 6 kutipan. Dan anda akan mendapat markah penuh sekiranya kutipan itu mengikut format yang ditetapkan. Rujukan mudah. Anda perlu ambil sahaja daripada portfolio 2 dan letakkanlah di bahagian belakang esei tersebut dan akan mendapat 3 markah. Kemudian penyuntingan merangkumi 2 aspek, penyuntingan rapi dan mekanikal yang memperuntukkan markah sebanyak 4. Apabila dicampurkan kesemuanya, maka terhasillah markah penuh iaitu 30 markah. Berikut merupakan rubrik penilaian penulisan ilmiah. Sekiranya pengenalan itu lengkap, anda akan mendapat 1 markah. Untuk isi, ada 8 markah di situ, iaitu daripada satu isi merangkumi wajaran begini. Setengah markah ataupun 0.5 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian, 0.5 markah untuk contoh. Bila dicampur kesemuanya, 2 markah di situ dan didarabkan dengan 4 isi, maka terhasillah 8 markah. Satu isi ialah 1, isi ialah 2 markah di situ. Kemudian, kalau penutup yang lengkap, dia akan dapat 1 markah. Untuk format, sekiranya ke-10 aspek ini dipatuhi, anda akan mendapat 5 markah di sini. Bahasa pula, mengikut hipotesis, semakin kurang kesalahan bahasa, maka semakin tinggilah markah anda. Dan sekiranya semakin banyak kesalahan bahasa, maka semakin kuranglah markah anda. Dan dalam aspek ini, sekiranya kesalahan bahasa itu kurang daripada 4, maka kedudukan markah ialah 5 ataupun baik. Kalau saya semak dan kedudukan markah anda itu ialah 4, sekiranya kesalahan bahasa dalam lingkungan 5 hingga 9 kesalahan bahasa. Begitulah aspek yang seterusnya akan dinilai. Kutipan sekiranya mengikut format yang ditetapkan akan dapat 3 markah. Tapi pastikanlah kutipan itu betul dan mencukupi jumlah yang dituntut dalam rubrik. Rujukan juga sama, iaitu sekiranya mencukupi 6 rujukan, maka pecahan markahnya adalah 3 di situ. Itu ialah berkaitan dengan markah rujukan. Untuk penyuntingan, inilah aspek yang akan dinilai, iaitu ada suntingan rapi, ada suntingan mekanikal daripada aspek struktur dan format, dan tidak dilupakan juga daripada aspek pemilihan kata, huruf besar, ejaan, dan tidak dilupakan juga tanda baca singkatan, dan yang terakhir sekali ialah tata bahasa.